Allahu 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 Allah. Jadi pada hari ini kita akan mendalami halaman 35. Apakah sinopsis ringkasan bagi halaman ini? Bermula dengan ayat yang ke-220 ya. Ringkasannya ialah berkaitan dengan anak yatim ya, menjaga harta anak yatim. Ini adalah ada kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya pada halaman yang telah kita bincangkan sebelum ini. Dan kemudian kita melihat kepada hukum pernikahan lelaki muslim dengan perempuan musyrik ataupun sebaliknya. Kita melihat bagaimana ya, ayat ini adalah ayat pertama yang bercerita tentang menguruskan ataupun membina sebuah rumah tangga, sebuah keluarga ya. Dan kemudian pada ayat 222 hingga 223 disentuh tentang darah wanita, haid, dan juga berkaitan dengan bagaimanakah hubungan antara lelaki perempuan, suami isteri dalam sebuah rumah tangga ya. Dan diikuti dengan satu topik yang mungkin nampak seperti tidak ada kaitan tetapi perlu kita faham, amat berkaitan dalam sebuah rumah tangga dan juga di luar rumah tangga, iaitu sumpah dengan nama Allah dan sumpah yang sia-sia, sumpah yang la'un, yang perlu kita faham dalam ayat 224. Allahu 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 Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله
واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم صدق الله العظيم Bawa kita kepada 3 resolusi kita pada hari ini, tuan-tuan. Mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama ialah kita mengutamakan iman, ya, dalam kita membina keluarga sebagaimana kita lihat dalam ayat 221 sebentar tadi, ya. Iman atas syirik, dan iman itu perlu dijambatani, ya, perlu dibincangkan di antara si suami dengan bakal bapa mertua peringkat awal, agar apa? Agar si isteri sentiasa dipimpin oleh kebaikan iman. Yang pertama. Yang kedua, utamakan taubat dan kebersihan dalam kehidupan harian, kerana itu yang disukai. Allah mengulang 2 kali, innallaha yuhibbu wa yuhibbu, 2 kali, maksudnya dua-dua taubat dalam kita dan kebersihan luaran amat penting dalam keluarga beriman. Dan yang ketiga, elakkan bersumpah, kawal emosi, kerana apa? Kerana itu akan menghalang kebahagiaan dan tidak mengikut panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini membawa kita kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Iaitu perkataan kita salaha, ya. Salaha yang kita berjumpa pada ayat 220, ya, apabila seseorang itu islah, membaiki di dalam hubungan dengan anak yatim, sebenarnya itu akan memberi kesan yang besar. Beri kesan besar hubungan kita dalam rumah nanti, Ustaz. Dia kembali balik kan tadi, infak dan anak yatim ini dia ada kaitan. Dan bila kita masuk dalam pernikahan, bila ada soleh, bila ada islah berlaku, maka insya-Allah, ya, bila katakan ada konflik, Ustaz, ya, bila ada konflik ke apa sebagainya, si anak lelaki yang si suami tadi tu, dia boleh berbincang dengan wali ataupun si bakal dengan bapa mertua. Itu cara yang paling bagus dalam islah sebuah keluarga ketika ada konflik. Tetapi kalau katakan proses pernikahan itu kacau bilau, ya, si lelaki dengan perempuan ni cakap, dating apa sebagainya tak habis-habis, kemungkinan bila ada konflik, mereka tak boleh bercakap lagi dah, wali pun tidak tahu isu, maka hancur sebuah keluarga. Allahu 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 Allah. Baik, kita nak beralih untuk slot tajwid. Pada hari ini kita nak membicarakan tentang fadilat dan juga kelebihan-kelebihan bagi orang-orang yang sentiasa membaca, mengamal akan Al-Quranul Karim. Iaitu hari ini yang kelima, fadilat dan kelebihan membaca Al-Quran ialah tingkatan ataupun martabat syurga. Dan yang keenam, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang kita pernah kongsikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang baca Quran tingkatan martabat yang hebat. Pertama sekali, baca Al-Quran, Nabi kata bukan alif lam mim tu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, digandakan setiap huruf tu dengan 10 pahala. Dan kemudian hadis orang-orang yang mahir baca Al-Quran, dia bersama dengan para malaikat yang mulia. Ini satu kelebihan. Dan juga orang yang belajar Al-Quran mungkin tersekat-sekat, mungkin payah nak baca Al-Quran, tapi dia tetap semangat nak belajar, maka Nabi kata 2 pahala bagi orang macam ni. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan darjat orang yang baca Al-Quran. Sebagaimana banyak dalam riwayat sebut, dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah Al-Quran.
dan bacalah seperti mana kamu baca dekat dunia tartil dulu. Sesungguhnya darjat kamu dalam syurga ialah di ayat terakhir yang kamu baca. Dalam riwayat lain disebut Ustaz, dikatakan masa nak masuk syurga tu, dikatakan kepada yang baca Al-Quran selalu ni, bacalah kamu was'ad, dan naiklah kamu ke tingkatan syurga. Yang mana ayat yang kita baca diulang-ulang itu sebenarnya itulah darjat kita. Maka ini persaingan terbuka. Tidak ada perlu bayar duit dan sebagainya. Siapa yang semangat, berminat, maka dia akan dapat insya-Allah. Ya. Allah